Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya nak kongsi kepada anda semua bagaimana kita nak mengisi data dalam SPLG bahagian pembelajaran kendiri, khususnya skop yang lebih kecil iaitu bahagian pembacaan buku. Okey, kita tengok. Langkah yang pertama yang perlu dibuat oleh mana-mana cikgu ataupun siapa-siapa individu yang untuk mengisi data dalam SPLG, yang pertama kita buka web, kemudian type SPLKPM and then tengok sini splkpn.moi.gov.my. Pastikan benda ni betul lah, tekan bahagian ini dan dia akan terus pergi ke paparan web SPLKPM dan kita pergi bahagian individu, modul individu SPLKPM, tekan bahagian ini. Okey, kita key in masuk bahagian login modul individu. Yang pertama ini kita masukkan kad pengenalan kita 12 digit, masuk tanpa ada scan, direct terus. Yang kedua, kata laluan biasanya 4 digit yang terakhir, nombor IC kita 4 digit yang terakhir. Kemudian kita masuk. Okey, bila sampai di bahagian ini, setelah kita berjaya masuk ke dalam web SPLKPN selepas di login, okey, kita pergi bahagian paparan di sebelah kiri ini, iaitu bahagian pembelajaran kendiri. Okey, tekan bahagian ini. Ada dua. Satu, pembelajaran kendiri, senarai pembelajaran kendiri. Yang kedua, webinar. Okey, untuk kali ini saya nak kongsi berkenaan bahagian ini. Okey, tekan bahagian ini. Okey. Okey, tengok di sini. Ada dua. Satu, pembelajaran dan kedua, pembacaan buku. Yang kita nak tekan di sini untuk pada kali ini adalah bahagian ini, pembacaan buku. Okey, tekan bahagian ini. Okey, di sini ini contohlah, contoh yang mana pernah kita baca, yang pernah kita key in data dalam SPLG, dia akan keluar di sini. Okey, untuk yang bahagian baru, yang baru nak key in, macam mana kita nak key in data dalam SPLG bahagian pembacaan buku. Okey, yang pertama kita kena klik bahagian ini. Tengok ada tambah, simbol tambah. Okey, tekan di sini. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, di sini dia ada tajuk buku. Okey, ni biasanya dia akan keluarlah nombor IC peserta tu dan nama sekali, dia automatik dia akan keluar. Yang bawah ni ada tanda warna merah ni. Ini wajib diisi. Okey, tajuk buku yang kita baca. Contohnya buku apa kita baca? Contoh kalau buku contohnya Menjadi Ulul Albab, Generasi Jenius Bertakwa. Contoh. Jadi kita isi di sini. Kita isi di sini. Okey, contoh. Kemudian penulis buku. Okey, kita cari siapa penulis. Contohnya kalau di sini Dr. Daniel. Okey. Okey, dalam bahasa apa? Buku ini disampaikan dalam bahasa apa? Kita tengoklah berdasarkan buku tu. Kalau ikut buku di atas ni, buku bahasa Melayu. Okey. Bilangan muka surat, kita cek. Buku tu ada berapa bilangan muka suratnya. Tengok last muka surat buku itu. Kalau contoh di sini 125. Okey, type 125. Okey. Dan yang sebelum tu, okey, ini sinopsis buku yang disedia. Boleh muat turun di sini. Ini adalah template kosong. Tekan di sini, biarkan save dan dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Ini template dia tadi. Jadi kita kena isilah nama cikgu, jodoh apa, bidang apa, masa pukul berapa, tarikh pembentangan,
tempat pembentangan ini jika perlulah. Jika perlu, kalau tidak ada berkenaan dengan ini, tak perlu isi. Ke sinopsisnya, ya, apa sinopsis buku itu, nilai dan pengajaran yang kita dapat ambil daripada buku itu, dan yang di bawah ini, apa aplikasi ilmu dalam organisasi yang kita dapat daripada buku itu, kita terapkan di dalam organisasi kita. Dan last kali kita sediakan ini nama peserta, nama yang baca buku tadi, dan ini disahkan oleh SU lah, SU di sekolah, SU LDP di sekolah, dia akan sahkan. Okey, dan benda ni bila dah siap, cetak dan bagi kepada SU sekolah untuk pengesahan. Nanti bila kita dah bagi benda ni, SU akan sah, yang membuktikan kita telah baca buku tersebut. Okey, kita tengok contoh yang dah siap. Contoh yang dah siap. Ini adalah contoh yang dah siap. Tengok nama. Ini saya gelapkan lah nama ni. Okey, contoh secara ini belum di print. Patutnya di print dulu baru dihantar ke SU sekolah. Okey, settle. Okey, setelah itu dah settle bahagian itu, tengok tarikh. Kita letaklah tarikh contoh. Kita baca buku dah habis. Okey, letak. Kemudian ini kalau ada pembentangan. Kalau tidak ada pembentangan, tak perlu isi bahagian ini. Okey. Kemudian kita pergi ke simpan. Okey. Kita pergi tengok sini balik. Ni tekan di sini, dia akan masuk. Nampak? Yang kita isi tadi. Sebelum ni tidak ada. Okey. Adakah di sini telah selesai? Tidak. Kita perlu pergi ke mana? Tengok di sini. Perlu tengok di sini. Apa maksudnya ini? Maksud ini, SU sekolah belum lagi mengesahkan pengisian kita dalam SPLG. Jadi tunggu. Bila kita dah maklum kepada SU, dah bagi bukti sinopsis tadi, maka SU akan sahkan dan status ini akan bertukar menjadi hijau. Okey, contoh dalam tempoh sebelum kita nak hantar sinopsis, kita mahu buat kemaski ni, kita boleh tekan di sini. Tekan di sini, dia akan kembali balik ke tempat tadi. Kita boleh edit kembali jika ada kita rasa perlu diedit kembali, rasa ada yang perlu dibetulkan, boleh. Okey, setakat itu untuk perkongsian ringkas pada kali ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Dan setakat itu saya sudahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.